mai semayang jemaah, mai duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Dapat apa? Balik lagi, isteri komplain, abang tu pergi masjid. Balik dah lah kerja sehari-hari, tak duduk di rumah. Balik kerja, pergi duduk masjid pula. Sampai rumah dah pukul 10. Anak ni apa semua ni. Saya lah nak buat semua. Saya lah nak iron baju. Saya lah nak tu. Saya lah nak ni. Coba abang buat sama. Sampai bila nak? Dia tiap isteri kita. Jadi maksudnya kita ni spesies rare. Spesies rare. Dia buat kajian di Malaysia ni. Orang yang pergi masjid tu 4 ke 5%. Orang yang main masjid 4 ke 5% daripada total population yang duduk tempat. Yang duduk ramai ni, duduk ni. Masjid mana pun 4 ke 5%. Ada setengah masjid dia ramai, population dia ramai. Timbalan Menteri Agama kita buat statement dalam dia punya speech, dia tulis dalam dia tu 4 ke 5% saja orang masjid. Dan dia masukkan unsur-unsur LGBT kat dalam tu. Ya, akhirnya Alhamdulillah kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia yang tak terima cerita tu, filem tu untuk masuk dekat dalam negara Malaysia ni, dan termasuk 13 negara yang lain yang tak terima, termasuk Malaysia yang ke-14. Pasal ada satu adegan cium laki sama laki dalam cerita kartun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan pengacara majlis, ada hormati tuan pengerusi masjid Fastabiqul Khairat. Bagus nama masjid ni, bagi semangat kat kita. Cepat-cepat buat kebaikan. Jangan duduk tangguh-tangguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Seluruh ahli kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuan-tuan okey ke malam ni? Betul-betul okey ni? InsyaAllah. Tuan-tuan tak okey? Saya pun tak okey. Tuan-tuan okey, saya okey. Dia kita pergi ceramah ni, kita boleh tengok orang okey ke tak okey kan? Kita duduk depan, kita tengok muka orang. Kadang dia time dia tak okey tu, dia bad mood apa tak tahu. Buat lawak pilah macam mana pun muka duk macam tu. Jam pun kan. Tapi kalau dia okey tu nampak ada respon sikit. Okey lah. InsyaAllah tu yang tanya dulu okey ke tak okey. Kalau tak okey kita pun tiawai sikit. Kan? Yang paling penting makan ada lepas lagi. Sedap tu kan. Masak lemak ayam. Oh, saya dah makan dah. Amak siap. Saya kita dah makan insya-Allah. Itu pun tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni pun perlu kepada mujahadah. Tuan-tuan ingat senang nak mai daripada rumah kita. Tadi kerja dia. Kerja daripada pagi tadi keluar kan. Ni subhanallah, balik ada yang tak balik rumah. Mai terus ni, solat sunat. Ada yang balik rumah tu kelam kabut, mandi apa semua. Lepas tu lagi solat sunat Muhammad, siap-siap. Abang nak pergi mana ni? Saya nak pergi masjid, ada ceramah malam ni. Dia kata, lah, tu lah baru je nak ajak abang pergi makan. Oh, dia jam oh. Tuan-tuan, orang sebab jam oh, jangan main-main. Anak-anak pula, ayah dia nak tengok ni M.Dot Kilau. Mak Kilau. Faham ni? Dia pun Allah SWT mula waktu ni dia perlu kepada mujahadah. Sebab sallallahu alaihi wasallam, jihad yang kita nak bincang malam ni bukan semata keluar pergi perang. Bukan semata-mata keluar pergi perang. Sebab ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni maksud apa? Surah Makkiyah ialah ayat yang turun pada Nabi SAW masih berada di kota Makkah. Belum lagi hijrah. Selepas Nabi hijrah, ayat turun, nama dia surah Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun selepas Nabi hijrah. Walaupun ayat turun waktu Nabi SAW duduk di luar Madinah. Nabi pergi musafir, bahkan Nabi SAW pergi kota Mekah, tapi ayat tu tetap dia panggil surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah sebab dia turun selepas hijrah. Bilakah perintah jihad, perintah perang kepada para sahabat berlaku?
perintah perang berlaku selepas hijrah. Maksudnya sepatutnya ayat jihad hanya turun selepas hijrah. Dan ayat-ayat jihad patutnya duduk pada ayat-ayat Madaniyah sahaja. Tetapi dalam Al-Quran ada ayat jihad yang turun waktu Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Walhal pada ketika tersebut masih belum ada perintah keluar berjihad, berperang di jalan Allah. Sebab tu nak sebut bahawa ini mendefinisikan jihad itu bukan semata-mata keluar perang. Jihad punya banyak. Sebab maksud jihad itu sendiri tuan-tuan, jahada, jim, ha dan dal itu subhanallah bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Menghadapi kesusahan dan mengerahkan tenaga. Macam kita nak mai kuliah malam ni, jihad nak? Jihad lah ni. Bukan senang nak keluar rumah. Ni time ni tuan-tuan, ni time ni best ni. Dia panggil prime time. Waktu ni prime time. Waktu yang kalau letak apa cerita pun start daripada 7.30 mesti meletup. Tuan-tuan, tanyalah Ustaz TV3, Salih Al-Simat TV9. Satu-satunya program agama yang bersiaran 2 jam direct. Tuan-tuan. Dan ditayangkan 2 channel serentak. Mana ada program TV yang channel yang tayang 2 channel serentak, melainkan tanyalah Ustaz. TV3 tayang, TV9 tayang. Disebabkan TV3 tu ada program lain, selepas tu terpaksa berhenti. Pukul 8 pagi sambung pula dengan TV9 sampai pukul 8.30 pagi, daripada pukul 6.30 pagi. Nak beritahu kata popularnya tanyalah Ustaz TV3, tapi viewer dia tuan-tuan 400,000, 500,000 orang tengok. 400,000 tengok. Kita pun tak tengok kadang-kadang. Tuan-tuan tahu tak, drama TV pukul 7.30 malam, tahu? Drama Melayu 7.30 malam. Yang tengok tanyalah Ustaz, asal-asal orang apa? Asal-asal lah orang apa? Orang Melayu lah, takkan orang ni nak tengok kan? Kan? Kalau ada celah-celah seorang dua orang bukan Islam tengok tu, kira bonus lah. Betul kan? Salih Muhammad tuan-tuan. Drama Melayu pukul 7.30 malam sebelum daripada berita. Tuan-tuan tahu tak berapa view dia? Berapa view dia? View dia tuan-tuan mencecah. Tak banyak. Kurang sikit daripada TV, daripada Tanyalah Ustaz. Apa? 12 juta. 12 juta. Yang main masjid 12 orang. Siapa tengok? Tuan-tuan agak siapa yang tengok tu pukul 7.30 pagi drama Melayu? Siapa pukul 7.30 malam drama Melayu? Siapa tengok? Siapa tengok? Orang Melayu. Maghrib masuk pukul berapa? Waktu tu lah. Yang semayang maghribnya lagu mana? Agak-agaklah 12 juta yang tengok drama Melayu waktu tu, agak-agak duduk dah 5 minit sebelum azan untuk berzikir. Agak-agak tunggu maghrib lagi, lepas maghrib agak-agak standby dah sekejap untuk nak semayang qabliyah yang Nabi SAW sebut. Kalau buatlah Nabi SAW. Siapa nak buatlah. Agak-agak nak buat dah. Agak-agak nak pergi tak semayang berjemaah di masjid yang dapat pahala 27 kali ganda setiap langkah. Allah bagi satu pahala, Allah angkat satu darjat, Allah padam satu dosa. Yang duduk dalam masjid Allah kira sebagai i'tiqaf, malaikat duduk minta ampun dekat dia, Allah ampunkan dosa dia. Faham tak ni? Lepas daripada duduk, agak-agak nak duduk tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ayat kursi, amanah Rasul 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang disunat kepada kita untuk baca malam-malam lepas maghrib baca. Nak tasbih subhanallah, takbir, tahlil, tahmid 33 kali yang Nabi SAW kata Allah akan ampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan.
Agak-agak nak doa dah malam waktu maghrib ni, doa yang kritikal yang kita nak minta supaya Allah selamatkan kita sebanyak. Lepas tu nak bangun pula semayang ba'diyah maghrib. Lepas tu nak semayang pula sunat solat asar Muhammad awabi. Agak-agak nak buat tak? Faham tak faham soalan saya tu? Nak buat, kalau dia buat semua tu habis cerita dia. Tak tengok lah. Berapa juta? Paling tidak kita hilang 12 juta orang yang buat benda tu. Pasal apa? Pasal prime time. Tuan-tuan buat program pukul 7.30 pagi, pukul 6.30 pagi, nak cari sponsor, nak cari orang yang iklan murah. Main iklan dan pukul 8 malam waktu berita kan. 7.30. Mahal. 2 minit saja tuan-tuan sekalian masuk berita tu tuan-tuan, solat semua berapa? 40 kalau tak salah tu. 40,000. Nah, pasal apa? Prime time. Waktu ni orang duduk di rumah. Waktu ni orang tengok TV, orang bersantai bersama dengan ahli keluarga, orang makan malam bersama ahli keluarga. Kita pilih mai duduk masjid. Kita pilih nak keluar daripada sedap tu, yang seronok tu, nak keluar tu, dia perlu kepada mujahadah, jihad. Itulah kita ni. Kita ni dipanggil mujahidin, orang yang berjihad. Sebab apa? Bermujahadah. Nak keluar daripada keseronokan dunia waktu ni untuk duduk dalam rumah Allah, mai semayang jemaah, mai duduk dalam majlis ilmu. Dapat apa? Dapat apa? Balik lagi isteri komplain, abang tu pergi masjid. Balik dah lah kerja sehari-hari tak duduk di rumah. Balik kerja pergi duduk masjid pula. Sampai rumah dah pukul 10. Anak ni apa semua ni. Saya lah nak buat semua. Saya lah nak iron baju. Saya lah nak tu. Saya lah nak ni. Coba abang buat sama. Sampai bila nak? Dia isteri kita. Mak ni saya. Terus ya Allah. Anak pula apa? Lah jangan-janganlah nak tengok muka ayah. Mainlah duduk waktu-waktu maghrib ni lah kita duduk sama-sama, tengok TV sama-sama. Buat ada quality time bersama dengan family. Tuan-tuan dengar saya cakap ni, esok tak main masjid. Oh, betul juga Ustaz kata. Tuan-tuan, jadi maksudnya kita ni spesies rare. Spesies rare. Dia buat kajian di Malaysia ni, orang yang pergi masjid tu 4 ke 5% je. Orang yang main masjid 4 ke 5% daripada total population yang duduk tempat. Yang duduk ramai ni, masjid mana pun 4 ke 5%. Ada setengah masjid dia ramai, population dia ramai. Orang duduk situ ramai. Ataupun orang luar main kat situ sebab ada program-program majlis-majlis agama yang hebat. Setuju tak kajian anda? Buat kajian apa ni timbalan menteri agama kita buat statement dalam dia punya speech dia tulis dalam dia punya tu 4 ke 5% saja orang pergi masjid. Siapa? Pasal tak ramai orang mampu untuk berjihad. Jihad untuk cari, untuk dekatkan diri dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Al-Kasani mengatakan jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjalan di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lainnya. Jadi dengan nyawa, dengan harta, boleh jadi dengan perkataan kita pun berjihad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Sebahagian fuqaha seperti Ibn al-Arafah, Ibn Hajar Al-Buhuti mentakrifkan jihad dengan maksud perang. Ini bermakna ada dua takrifan jihad. Satu jihad am, satu jihad khas. Jihad am meliputi semua jenis jihad, harta, nyawa, lisan, masa, tenaga, apa saja. Yang kedua bermaksud
perang musuh. Kita sebut tadi, macam mana yang boleh maksud kata jihad ini bukan semata-mata dalam perang kepada musuh. Sallallahu alaihi wasallam, sebab adanya ayat yang turun pada Nabi waktu Nabi SAW masih berada di Mekah. Nama dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat Makkiyah. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengikuti orang-orang kafir dan berjuanglah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Sallallahu alaihi wasallam. Wajahidhum bihi. Perkataan itu merujuk kepada jihad atau berjuang dengan Al-Quran, yakni berjuang untuk berdakwah kepada mereka tanpa menggunakan kekerasan. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-6 Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan sesiapa yang berjihad menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjihad untuk kebaikan dirinya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian makhluk. Jadi kata Ibnu Katsir, Al-Ankabut yang kita baca atas saat ni, surah yang kita ayat yang kita baca atas saat ni, surah Al-Ankabut ayat ke-6. Ayat ni surah Makkiyah. Jadi maksud siapa yang berjihad, maksudnya sesiapa yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh itu dikira sebagai orang berjihad. Inilah yang kita duk buat tiap-tiap hari. Jihad tiap-tiap hari. Nak sembahyang subuh, jihad nak. Jihad. Nak sembahyang subuh, jihad. Nak pi masjid untuk sembahyang subuh, lagi nak kena jihad. Tidak ni. Tuan-tuan tahu tak? Jemaah kekurangan hampir 50%. Setiap masjid selepas daripada tempoh PKP. 50. Hampir separuh. Saya tak tahu masjid Fastabiqul Khairat macam mana. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Jemaah kurang tak? Kurang tak? Kurang. Saya pergi tak mana pun saya tanya, jawapan dia sama. Sama ada memang betul kurang ataupun dia segan dengan saya, dia anggap bil. Saya ikut salah lagi, malu pula ustaz kan. Kurang. Pasal apa? Pasal orang dah mula terbiasa semayang di rumah. 2 tahun dah semayang di rumah. Dan mula-mula dulu rasa gelisah juga, rasa macam ya, tak patut aku semayang kat rumah ni. Lepas-lepas tu dah, dia terbiasa lah. Dia tak rasa apa dah. Tuan-tuan, jihad. Nak baca Quran kena jihad. Dan mujahadah kita dengan ibadat ni sampai mati. Sampai mati. Mujahadah nak buat ibadat ni sampai mati. Sebab ibadat bukan benda yang nafsu kita suka. Nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka ni kena lawan lah. Benda yang sesuai dengan nafsu tak payah lawan, ikut. Benda yang nafsu tak suka kena lawan. Lawan ni jihad. Orang yang lawan tu nama mujahidin, pejuang, orang yang berjihad. Kerja jihad tu nama mujahadah. Tahu tak? Antara benda yang tak ada dalam hati kita ni tuan, nama dia halawatul iman. Dia tak ada kat hati kita. Tuan-tuan saya tak tahulah. Mungkin tuan-tuan hati tuan-tuan ada halawatul iman. Nak tahu kita ni ada halawatul iman ataupun tidak, tengok rasa seronok kita bila kita buat ibadat. Rasa macam mana? Nak mai ibadat tu, nak mai solat yang akan datang tu, dia seronok nak pergi. Dia semayang maghrib ni, dia tak sabar nak tunggu isyak. Dia sedap. Dia tidur malam tu, dia tak sabar nak bangkit pukul 4 untuk dia bertahajud. Dia tak sabar.
Sebab tu ada yang tak mau tidur, tapi dia kena tidur. Sebab kalau dia tak tidur sehari, dia tak cukup rehat. Dia tidur juga, tapi dia tak sabar untuk bangkit tahajud. Kalau ada orang yang hari ni dia tak sabar nak khatamkan Quran dia. Dia baca. Ya Allah, banyak baca. Sedap baca. Nak tunggu next juzuk yang akan datang. Pasal apa dia tak sabar nak pi? Pasal apa dia tak sabar nak tunggu? Pasal dia dapat manis iman. Kita tuan-tuan baca Quran. Orang baca Quran tak sabar nak baca lagi, tak puas. Baca lagi. Muka surat dah habis kat bawah, nak berhenti kot. Baca lagi lah. Baik kau nak berhenti saja, berhenti macam ada kerja. Tapi baca lagi. Lepas tu dia baca. Sedap-sedap dah habis satu juzuk. Kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Dalam hati baca. Tak mana nak berhenti lagi tau. Tak mana nak berhenti. 3 ayat cukup. Dia tak sedap. Sallallahu alaihi wasallam. Tak nak. Main masjid tak sedap. Duduk dalam majlis ilmu tak sedap. Nak kita gitu. Malah ni dah kuliah ceramah. Nak pi duduk kat dalam kuliah. Tapi lah hati tak kata apa. Kalau ustaz tak main syok. Dia nak pi. Kalau ustaz tak main, dia main tu, dia main parking kereta tu, dia tengok kereta ustaz. Parking penceramah kosong lagi, nampak gaya cerah masa depan malam ni. Dia masuk sembahyang tu, elok bagi salam, cari tengok kok ada rupa-rupa kelibat-kelibat ustaz main ceramah ni. Tak nampak. Duk pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan, dimohon maaf ya, ustaz tak dapat sampai, traffic jam, dia sangkut, jadi dia mesej, dia kata mungkin dia tak sempat sampai, jadi kuliah pada malam ni kita tanggungkan. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Tak, ni bukan cerita orang ni, dia cerita dia yang nak buat ni. Tahu pasal apa dia syukur bila benda yang dia nak buat tu dia tak dapat? Tahu siapa? Sebab tak sedap. Sebab dia mujahadah. Dia masih duduk dalam posisi lawan. Kalau tak boleh buat, alhamdulillah, aku dah niat nak buat dah. Tapi orang yang dapat mana, kalau dia tak dapat, dia sedih. InsyaAllah galaknya, ruginya, rasa rugi. Kita rugi juga kat mulut. Bini tanya, balik awal bulan ni, ustaz tak main, ruginya latih. Alhamdulillah. Dia balik awal sikit, dia TV. Tuan-tuan, bukan cerita pasal orang, kita sendiri tahu. Ya, ada para sahabat keluar nak pergi perang, kalau perang tak jadi sedih. Lawan Rasulullah, lawan. Waktu perang, waktu perjanjian Hudaibiyah, lawan Rasulullah, balik apa? Kita lawan. Kita dah sampai tang ni dah. Rasulullah dah, kita balik. Suka ke balik? Kita balik. Protes tak puas hati. Pasal apa? Tak boleh perang. Kalau kita nak kena pergi perang, kena pergi ke? Kena pergi lah. Kita ni orang-orang Islam ni kena taat perintah ulul amri kata pergi perang, kita kena perang. Keluar perang, tiba-tiba dimaklumkan bahawa musuh tak jadi main. Tiap ni ada orang tu. Sebab apa? Sebab manis. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau ada 3 perkara ni pada seorang, dia akan mendapat kemanisan iman. Tengok ada tak 3 benda ni ada kat kita? Ada tak 3 benda ni kat kita? Kalau ada, kita boleh dapat manis iman, peluang tu ada. Tak ada lagi. Sebab dia ada kaitan dengan jihad. Nombor 1, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Cinta ke Allah dan Rasul duduk atas sekali, yang lain semua duduk bawah. Yang ni cinta bukan tunggu sebut kat mulut.
Kahwin 30 tahun duk tidur malam sebut lagi tak? 30 tahun dah nikah, 40 tahun dah nikah, umur lah ni dah 68 dah. Ada nak tidur malam-malam? I love you. Ada? Cakap kat maklum. Saat nak tidur, nak buang gigi tu. Buang gigi pun, I love you. Bini kata apa? Buang tebiak apa, lelaki pun nak mampu. Dah, cinta ni bukan tunggu cakap. Cinta ni dia terzahir dengan perbuatan. Dalam hidup kita, siapa kita utamakan? Kalau ada yang terlalu kita cinta, sudah pasti dia duduk di paling depan. Kerja dengan Allah, mana lebih utama? Allah lebih utama. Berapa ramai orang meninggalkan kerja, meninggalkan Allah kerana kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu semayang, dia buat apa? Aku tengah kerja. Boleh tak nak pergi semayang Ustaz? Boleh. Nantilah, kerja lebih penting. Padahal sama aja. Dia pergi semayang Ustaz, dia ambil 10 minit tang ni. Satgi dia pergi semayang Satgi pun 10 minit tang tu. Sama juga. Pasal apa? Pasal kerja dia utama kat dia. Dia keluar, dia buat apa? Apa saya hidup? Yang mana lebih utama? Dia sendiri tahu. Dia ni masjid, main masjid. Kalau boleh, kalau ada dinding kat belakang tu, dinding belakang sekali pun dia boleh duduk. Pasal apa? Pasal kalau boleh nak dia nak, tapi dia tak sedar. Orang sedar, tak masalah. Hari Jumaat lagi ketara. Kalaulah tak kerana sembahyang Jumaat tu wajib, tak main dah. Tak main dah. Main Jumaat duduk mana? Bini dia tanya, abang, dekat masjid tu, kalau abang pergi main Jumaat, tempat mana pot abang suka duduk? Mana tempat abang best sekali, paling suka abang duduk, dalam tu je abang duduk? Tahu nak? Pernah pergi masjid dah? Pernah? Tahu tak tandas dia tahu nak? Tahu? Tepi pintu tandas. Tahu tu bab. Dia nak duduk paling hujung sekali. Kalau Sayyidina Ali Muhammad masuk masjid tu, dialah orang paling lambat sekali nak masuk, orang paling awal lagi nak cergah keluar. Tu tanda cinta ke tanda benci? Abang, jom kita pergi makan kenduri, rumah Pak Lang. Aku meluat pergi Pak Lang tu. Pantang aku tulis apa dalam Facebook, dia balun aku. Pantang tulis apa lagi, dia balun aku. Tak mau. Dia kata, alah bang, pergilah. Kalau tak pergi lagi, dia kata apa pula? Halah, jomlah. Tapi jangan lama-lama sangat. Pasal apa? Meluat. Lepas tu pergi kenduri pun duduk kat luar. Cepat sikit, balik cepat. Pasal apa nak balik kalau sangat? Meluat aku. Masuk itu pergi. Kalau suka, jom pergi awal sikit, tak apa. Boleh sembang-sembang. Dan ni, boleh melawak-melawak, makan sama-sama. Lama tak jumpa. Pasal apa? Pasal sayang, pasal suka. Kita dengan rumah Allah tu lagu tu, kita dengan rumah Allah. Mereka duduk nak pi, sebab nak kena pi. Nak kena pi. Tapi tak sedar, tak selesa. Gelisah duduk rumah Allah, gelisah. Tu kata tanda cinta. Tu cinta kan meluat. Faham tak faham? Bukan. Jadi kita nilai sendiri lah. Yang kedua, nak dapat kemanisan iman ni, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mencintai saudaranya, saudara Islam, dan tidaklah dia cinta melainkan semata kerana Allah, bukan sebab lain. Cinta ni dalam hadis yang lain Nabi kata apa?
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia cinta pada saudara dia sebagaimana dia cinta diri dia sendiri. Antara tanda cinta dekat saudara ni apa? Nasihat. Ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Kata ulama mufassir, apa maksud an-nasihah ni? Dia mengharapkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia harapkan kebaikan itu ada pada diri dia. Kita nak masuk syurga, kita nak kawan kita pun masuk syurga sama dengan kita. Kita tak mau masuk neraka, kita tak mau juga kawan-kawan kita pun, Allahumma salli ala Muhammad, masuk neraka. Macam mana kita tak mau masuk neraka? Faham kan? Jadi apa benda yang kita duk buat dan yang benda yang kita tinggal, kita nak kawan kita juga buat dan kawan kita juga tinggal. Maka di sana ada satu benda nama dakwah. Di sana ada satu benda nama dakwah. Kita ajak orang buat macam mana kita nak buat ni. Tuan-tuan mai duduk sila kat masjid. Kawan-kawan kita tak pernah mai masjid. Berapa kali tuan-tuan bagi tahu dekat dia, jomlah pergi masjid. Pasal apa kita pergi masjid? Pasal kita nak masuk syurga, pasal nak belajar ilmu, nak jadi orang baik. Kita nak dia pun jadi orang baik. Tu kasih. Dakwah ni perlu jihad. Sebab Nabi Nuh alaihi salam, dakwah dia, jihad dia ialah dakwah. Kita rujuk surah Nuh ayat 5 sampai 8. Fala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wan nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inna kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ila akhir ayat Nabi kata, Allah sebut, Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, maka seruanku itu hanyalah untuk menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampunkan mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga dan menutup bajunya ke muka. Bukan takat ni, tutup muka tak mau tengok, sumbat telinga tak mau dengar. Tu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mereka tetap menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru kepada mereka secara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi secara terbuka dengan diam-diam. Dan dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dalam kitab Al-Maragh, tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahawa Nabi Nuh berjihad dengan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar dengan bercara berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia panggil dakwah bil qalbi. Dakwah, jihad, ya, jihad di sisi Nabi Nuh, dakwah. Allahumma salli. Tuan-tuan, kita nak kena buat lah. Buat apa? Nuh, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Buatlah tuan-tuan. Buat takat mana kita mampu pun. Tuan-tuan ada Facebook kan? Facebook kita tak payah duk lah yang merepek-merepek. Tak payah duk lah yang duk mapu-mapu macam tu. Cuba post benda-benda yang orang boleh ambil manfaat. Nak post apa? Mayang duha jom. Orang kata Allah, hang tu nak tunjuk bagus sangat dah. Biar kat dia nak kata apa tuan-tuan. Tuan-tuan duk sampai ke tahap tuan-tuan duk dalam satu grup WhatsApp, orang tak selesa dengan adanya tuan-tuan dekat dalam tu untuk depa merapu. Depa nak merapu, tapi kes kita duk ada dalam tu, depa tak jadi merapu. Dah cukup dah untuk kita ni. Pasal kita dah memberi manfaat kepada orang daripada buat benda-benda yang tak baik. Faham tak? Dia kata apa? Tu sudah merapu lebih-lebih ni, ustaz jadian ada kat ni. Dia panggil kita ustaz jadian. Dia panggil kita ustaz mi segera.
Ada ni ustaz mi segera mi Maggi mi aduk dalam mi. Jangan aduk merepek lebih-lebih. Kita berdesi telinga rasa berak. Pajak ni kita kat aku ni. Tapi kita duduk dalam tu, dia pun tak merapu. Okey dah tu. Maksudnya kita ni dah ada peranan. Orang nilai dah kita ni orang baik. Cukup lah. Kadang-kadang tak payah cakap apa pun. Mereka pergi merepek kat dalam tu. Dia kata apa? Weh, hang apa pergi buah dalam ni? Hang tahu ada ustaz dah kat dalam ni. Weh, sorry, salah bilik. Salah bilik dia kata. Dia nak pull dalam grup lain. Pull dalam grup tu. Dia kata, habis itu kita kata tu, awak kalau dalam grup ni ustaz ada jadi berdosa, kalau dalam grup lain tak berdosa ke? Sama ke dosa dia. Tapi paling tidak, daripada dia buat 5, ditolak 1, tinggal 4. Okeylah, ada manfaat juga kita ni. Tapi jangan pula kita jadi sebaliknya. Dengan ada kita lagi merapu. Lagi merapu. Dia duduk relax dia. Masuk kita pompa merapu. Maksudnya kita duduk tambah maksiat orang. Dengan ada kita orang bertambah maksiat. Tak lagu tu. Ni banyak kerja kita tuan-tuan. Kawan duk pergi ambil gambar tumpuk punggung tu tuan-tuan. Kita susah hati. Tu kerja kita nak kena buat. Apa kita buat? Kita tolong share pula tuan. Memang dia nak yang tu. Dia buat benda merepek tu bagi orang marah. Memang suruh orang share. Dia mau suruh orang sebar. Tu tujuan dia. Black marketing dia bagi. Cara marketing dia macam tu. Buat supaya orang keji. Buat supaya orang marah. Buat supaya orang kata macam-macam. Orang kenal dia siapa. Yang tu dia nak. Maka tak habis. Nak tengok. Akhirnya beli rumah 5 juta tuan-tuan. Siapa duk promote? Kita duk promote. Hang tengok dia ni. Wajah apalah tak kerti agama ni lah apa semua. Kita pergi share kat orang. Orang tu tengok lah. Orang tak kenal jadi kenal. Dulu tak kenal jadi kenal. Dia ni jual produk apa tau. Cari-cari pula. Orang tu jual produk ni rupanya. Beli lah. Beli kali dia punya perangai lah. Aku nak beli produk dia je. Bagus tu. Kalau semua orang marah kat dia, sale dia tak naik lah tuan-tuan. Kenapa sale dia naik? Pasal kita duk tolong promote kat dia. Apa kerja kita buat? Macam mana cara kita nak nasihat? Apa tindakan kita supaya maksiat itu tak berterusan? Tapi kata man ra'a minkum munkaran. Bila kamu tengok kemungkaran, cegah dengan tangan. Fa yughayyiru bi yadihi, cegah dengan tangan. Apa tindakan tangan kita? Kita tolong share pula. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tak mampu pi nasihat, tegur. Nasihat bukan tunggu cakap depan-depan. Boleh jadi kita pi bagi tahu dekat jabatan agama ke ataupun orang-orang yang ada authority untuk pi ambil tindakan, ambil nasihat. Gunakan lidah kita. Ataupun ni fa bi qalbihi. Tak mampu juga hati rasa tak seronok, gelisah, tak syok. Fa innahu adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Sampai seorang sahabat kata, kalau kamu tengok maksiat depan mata kamu, hati tak rasa apa-apa, ketahuilah iman sudah tidak ada dalam hati kamu. Pasal apa? Tak ada. Pasal kalau ada iman, hati mesti gelisah tengok maksiat. Kerja banyak nak buat tuan-tuan. Tiap-tiap hari lagi merapu budak-budak kita. Buat TikTok ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun ada TikTok. Tapi saya tak pernah buka TikTok saya. Saya tak tahu apa yang berlaku. Ada admin saya, dia duduk kerat video-video saya tu, dia bubuh dalam TikTok. Mudah-mudahan kita duduk dalam tu, kita duduk dakwah, takat-takat mana yang kita mampu untuk dakwah. Kalau kita tinggal terus pun tak boleh juga. Kalau dapat 10 orang tengok pun, at least ada juga 10 orang yang boleh ambil manfaat daripada tak ada langsung. Kena juga buat. Paling tidak tu ada alasan kita. Soalnya ada nanti depan Allah kan. Nabi tanya dekat Nabi Nuh AS. Allah tanya dekat Nabi Nuh, hal balighta ya Nuh? Allah tak tanya, wahai Nuh, berapa orang ikut kamu? Tak. Allah tanya, kamu sampai tak Nuh? Nah, telah aku sampaikan. Selesai. Dah. Takat tu je tanggungjawab kita. Orang nak dengar, orang tak dengar, orang nak tengok, orang tak tengok. Tu bukan kerja kita. Kerja kita pergi sampai kan. Bagi ada jawapan daripada Allah. Tapi kita tengok anak-anak kita buat apa lagi. Boleh pergi semayang dengan kipas. Kita pun cannot brain. Tak cannot brain. Tak boleh fikir. Dia pergi buh kipas lagi tu, dia serelungkan telekung.
Dia ambil tang bagi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pula pergi pacak kamera kat depan setting timer. Berlakon tang bagi salam. Tuan-tuan tahu tak apa hukum berlakon-berlakon tang semayang tu, ambil tang semayang. Allah larang, tak boleh dalam agama. Sampai kalau tuan-tuan nak berlakon kot lah satu hari jadi pelakon, katalah mana tahu Sallallahu Alaihi Muhammad apa ni Samsul Yusof panggil tuan-tuan berlakon dalam mak kilau 2 ke, mana tahu kita jadi pacak tu, jadi hang kebun. Ada scene pula tu, scene semayang, kena semayang tu bagi sempurna, tak boleh semayang berlakon sekat-sekat. Semayang bagi sempurna, dia berangkat takbir Allahu Akbar, semayanglah sunat mutlak. Kena hari tu semayang waktu duha pula berlakon tu, semayanglah sunat duha. Dia nak ambil part sebahagian hujung tu saja, ikut suka dia lah. Tapi kita yang berlakon tu mesti semayang secara sempurna sampai habis. Tutup aurat kena sempurna, tak boleh duk berlakon. Kalau rasa tak mau berlakon, ambil tang doa sudah. Ya Allah, ya Allah, tak apa. Jangan duk ambil part daripada semayang tu. Depa duk ambil part tang bagi salam tu tuan-tuan sekalian tu, Sallallahu Alaihi Muhammad dengan berlakon apa ni kipas kat depan, kipas kat belakang, pergi salam pula bang. Dia ambil kedua salam. Ini menunjukkan bahawa anak-anak kita duduk dalam kejahilan. Ramai lagi orang jahil. Ramai orang tak tahu. Kita nak marah lebih-lebih pun mungkin dia saja, bukan saja nak menghina agama dia, tapi dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, apa tindakan kita nak bagi dia pun tahu? Takkanlah kita nak maki dia pun aja. Bodoh, tak reti, ahli neraka. Subhanallah. Tugas kita pergi nasihat. Dia pun dengar, dia pun tak dengar, sudahlah. Okey, yang tampak punggung radio ni, bila kita nasihat, dia pun kata apa? Yang tepuk tu bukan lagi hang. Tubuh kita lagu tu lah. Bebek kat dia lah, tuan-tuan. Kita dan nasihat cukup. Dia nak dengar, tak dengar, bukan ajar kita. Tapi kita buat dah. Kena buat. Kena buat. Kena nasihat. Allah SWT. Takkan nak biar dia boleh. Seorang pergi jumpa Syekh. Dia kata, wahai Syekh, saya tengok ramai orang Islam duduk minum arak dalam pub. Ramai orang duduk minum arak dalam disko, dalam pub. Orang Islam. Saya nak minta izin Syekh satu je. Kalau Syekh kata ya, saya buat. Apa dia? Saya nak pergi buah bom dalam disko, bagi mati dia pun. Perbuatan ni mengundang bala Allah. Allah tak bagi. Saya nak mencegah kemungkaran dengan tangan saya. Dah mati azan. Sambungan cerita ini sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Jadi dia pun pergi jumpa Syekh dia. Dia kata bagi je perintah. Kata on aja, kata okey je, saya akan pergi buat. Apa dia? Saya akan pergi bom dia pun semua bagi mati. Senang, selesai masalah. Hilang sebahagian daripada orang-orang yang buat maksiat. Kau apa kata Syekh? Kalau mereka tengah duk buat minum arak, mereka tengah buat maksiat, tiba-tiba mereka mati. Mati mereka tu pergi mana agak-agak? Kalau mereka mati nanti mereka pergi mana agak-agak? Masuk neraka. Masuk neraka. Kalau mereka mati masuk neraka, maka itulah yang sangat-sangat dikehendaki oleh syaitan. Itulah syaitan duk buat kerja. Syaitan memang duk buat kerja bagi umat anak cucu Nabi Adam mati masuk neraka. Maka kamu tolong buat kerja syaitan lah macam tu. Betul tak? Tugas kita ni ialah untuk ajak orang masuk syurga. Kita pun belum tahu masuk syurga, tuan-tuan. Kita nak masuk syurga. Dan kita nak saudara se-Islam kita pun masuk syurga sama dengan kita. Maka di sinilah perlu adanya jihad. Jihad apa? Dakwah. Ajak. Kita ni nak ajak lagi dekat dengan kita, lagi susah nak ajak kan. Kadang tak kenal pergi dakwah lagi senang. Jom pergi masjid lah. Kita pergi kan. Orang tabligh pergi rumah kita, kita lari. Nampak-nampak duk jalan peruncung. Sudah. Tu orang tabligh lari pesan kat anak. Hang bagi tahu kata ayah tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ni ayah dah. Ayah beritahu tadi, dia beritahu dia suruh mak dia tak ada. Kita tak apalah. Alah tuan-tuan, dia bukan nak buat apa. Bukan nak pergi makan tuan-tuan pun, bukan nak meminta duit tuan-tuan, dia nak ajak tuan-tuan pergi masjid je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah pergi masjid malam ni insya-Allah. Kita ada bayan dekat masjid insya-Allah. Kita datanglah masya-Allah. Kenapa? Baiklah. Malam ni kita ramai-ramai dekat masjid, mainlah tuan-tuan insya-Allah. Yang bukan dengarlah. Baik dah insya-Allah. Boleh disiapin, boleh disiapin. Tak pergi pun. Tak apa dekat tu. Takut. Takut apa? Dia buat kerja dia buat. Sebab tu saya kata respect. Orang-orang buat, orang-orang tabligh yang boleh keluar dari rumah orang, tinggal keluarga dia, tinggal saat keluar 3 hari. Salih alaihi Muhammad keluar sebulan, keluar 40 hari. Salih alaihi Muhammad. Orang hebat, bukan senang nak buat kerja tu. Bukan senang nak buat kerja tu. Pergi jumpa orang, jom pergi masjid, jom pergi masjid. Tapi mudah lagi nak ajak orang pergi masjid yang orang tak kenal itu daripada ajak pergi masjid orang yang duduk dalam rumah kita. Balik rumah kampung ni, balik kampung raya itu, abang-abang kita tak pergi masjid, adik-beradik kita tak pergi masjid. Berapa ramai yang ajak, berani ajak, abang jom kita pergi masjid bang. Tak keluar sebatah, kita ikat sebas tak motor pergi. Bukan cerita tak pergi masjid, anak beranak kita tak pakai tudung pun ada. Anak saudara kita tak pakai tudung. Kadang kakak kita pun tutup aurat tak sempurna lagi, tak berani tegur dia. Lagi dekat orang tu kita, lagi susah kita nak tegur. Tapi kena buat. Nampak nak buat so. Allahumma salli ala sayyidina. Ada beberapa peringkat jihad dalam hidup kita ni, ada beberapa peringkat jihad. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zad Al-Ma'ad, jihad ada 4 peringkat. Salli ala sayyidina, 4 bahagian. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jihad memperbaiki diri, iaitu melawan hawa nafsu. Ni peringkat awal kali. Jihad ni yang kena ada kat kita semua tuan-tuan. Jihad untuk duduk belajar, jihad untuk cari petunjuk, jihad untuk cari jalan agama yang sebenar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mula-mula sekali jihad tentang hawa nafsu ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia ada 4 peringkat. Ni nak lawan hawa nafsu ni, dia ada 4 peringkat pula. Nombor 1 sekali, belajar. Keluar pergi belajar. Keluar pergi cari ilmu, keluar cari jalan petunjuk. Oh, subhanallah, saya sebut aja tadi dah. Ingat senang nak keluar. Nak keluar tu pun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya selamat. Bukan senang lah. Akhirnya pum sampai juga berjaya dah melepasi jatuh dekat Umar. Duduk dekat dalam ni. Oh, ingat senang pula nak duduk ni sampai habis. Mak ni. Tadi bunyi lah tet 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 tet, tet. Ingat tak berhenti lah dia kata. Dia sambung pula dah. Jeng kereng. Lepas tu dia main dah lagi lenguh kat kaki lah, dia main lenguh kat pinggang lah. Dia main Allah mengantuk lah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Allah mengantuk. Sagi keluar-keluar cerah. Mengantuk ke mana, lenguh ke mana, kebas tak tahu ke mana, hilang. Mujahadah, ya Allah, mujahadah. Ni kita ni kalau duduk macam ni okey lah. Kami dulu tuan-tuan mengaji, duduk sila pun tak boleh. Ada guru yang syadidnya, dia keras. Bukan keras, dia sangat menjaga adab. Duduk macam mana? Ingat hadis Nabi. Waktu tu syarah pula hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang kedua tu hadis tentang Islam, iman, ihsan. Tawai tu malaikat ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada' kafai ala fakhdhayhi. Dia cerita muncul seorang lelaki yang sungguh putih pakaian dia, sungguh hitam rambut dia, tak ada tanda-tanda permusafiran pada dia, dan tak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Tu malaikat Jibril. Dia mai duduk fa asnada rukbatayhi, duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut.
Letak dua tapak tangan atas paha. Dia kata kalau duduk dalam tu, malaikat Jibril ajak nak duduk dalam majlis ilmu tu macam mana? Lutut dengan lutut dia maksudnya, kalau duduk bersila tak bertemu lutut dengan lutut ni. Duduknya macam mana? Duduk macam tahiyat awal tu, macam tahiyat iftirash atau tawarruk tu. Ya dah. Tu cara duduk. Kemudian duduk dalam keadaan sopan, jangan duduk melunjung, tak beradab. Yang Salih Somad jangan duduk biadab dalam majlis ilmu. Guru saya satu hari dia pergi ceramah dekat Salih Somad dekat Puchong. Dan elok ceramah baru 10 minit kot. Dia kata saya minta maaf, saya terpaksa berhenti sebab majlis ini dah hilang barakah sebab ada seorang dekat belakang yang lunjurkan kaki kat arah saya. Berhenti tutup kitab balik. Pasal cabut barakah, pasal hilang adab. Jadi subhanallah, kalau nak suruh main macam tu, maka tuan-tuan tak main dah. Dia kata apa ustaz, kami boleh main bersila ni pun karaoke lah. Nak suruh duduk pula macam tu pula apa semua pakai dak dah. Dia kata. Tapi subhanallah tuan-tuan, saya cuma nak duduk dalam keadaan macam ni pun mujahadah. Bukan cerita duduk macam ni, tuan-tuan ambil kerusi pergi bersandak kat belakang pun orang tak kata apa. Duduk tak ada apa, asal main je pun dah cukup dah. Tapi nak main tu pun mujahadah. Kita mengaji cara orang tua-tua macam ni lah tuan-tuan. Cara orang tua-tua mengaji, kena mujahadah kuat. Bukan cerita mujahadah waktu mengaji ni waktu tua aja. Waktu sekolah rendah pun sama. Waktu tadika lu ingat tak? Nak pergi sekolah pagi-pagi macam mana punya mujahadah? Tu budak-budak lagi. Mak kita bangkit lah, inggut. Angkat kita ni baju uniform sekolah tu, mata duk pejam lagi. Sampai sekolah tu duduk lena lagi. Cikgu pula mujahadah dengan kita. Aduh lah. Saya dulu waktu tadika ingat tuan-tuan tak mau pi tadika. Cikgu main, saya lah best pertama yang ada tadika. Sebelum tu tak ada tadika lagi. Cikgu main panggil di rumah, ambil selipar balik cikgu. Dia tak mau pergi sekolah tu. Kita tak payah pergi sekolah, tak payah. Waktu kita tak ada tapi tadika tak apa. Masuk sekolah darjah 1, cara darjah 1. Sekolah rendah, cara sekolah rendah, mujahadah. Ingat senang ke tuan-tuan nak pergi sekolah waktu sekolah rendah. Main sekolah menengah, cara sekolah menengah, dah gaduh dengan motor pula dah. Ni, bapak kita duk pening kepala, ya dapat motor pula, tak pergi sekolah pula dah, ponteng sana, ponteng sini. Allah dia seronok. Waktu tu ada markah pula dah. Ada budak pula boleh tulis surat pula tuan-tuan, selit kat meja kita tengok-tengok, pecah kaca, pecah gelas pula dah. Mujahadah lagi. Kalau tak lawan hari tu tuan-tuan, ni tak edit je orang ni. Tak berhenti kita 3 ni. Pak kita dulu nak berhenti dah, tak mau pergi sekolah dah. Hantahan zat sampai SPM. Pak kita orang pening kepala kita. Sabar pergi lawan, akhirnya sampai ke SPM. Sampai pergi SPM, cikgu kata, "Alajak pergi lah sikit, pergi mu ambil diploma." Dah masuk universiti, cara universiti pula dah. Lagi mujahadah. Tuan-tuan perasan ke pun tidak? Lagi tua kita dalam ilmu, lagi mujahadah kita nak belajar. Lagi mujahadah. Cabaran dia lagi besar. Betul lah. Betul ke tak betul saya nak cerita ni? Macam duk flashback kan. Aduh. Tuan-tuan ingat dulu zaman-zaman saya lah. Ingat tak ada ni pondok telefon tepi asrama tu ni. Ni tu dia bawa dari sini penuh beratak, masya-Allah, cerai bergayut. Dia gulung tali tu sampai berimpun. Aduh subhanallah, mujahadah. Bila dah habis belajar, main mujahadah yang kedua pula. Apa dia? Nak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Nafsu tak mau, nafsu tak bagi. Nak pergi belajar, nafsu tak bagi dah. Nak beramal, nafsu tak bagi dah. Dia bukan suka. Kita ni duk mengaji sembahyang duha, lebih kelebihan. Saya yakin semua yang duduk depan saya semua tahu kelebihan sembahyang duha. Tahu kan? Tahu. Tapi berapa ramai yang buat? Pasal apa tak buat? Sebab nafsu tak suka. Tahu tak sembahyang sunat? Puasa sunat? Tahu tak kelebihan puasa sunat? Tahu ni nak main 9 Zulhijjah. Yang Allah akan ampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Tahu tak? Hebat. Nafsu tak suka. Dia tak bagi. Dia tak mau. Nak beramal dengan ilmu pula. Yang ketiga tuan-tuan, berjihad pula apa ni? Berjihad
nak menyampaikan ilmu kepada orang lain pula. Susah. Sallallahu alaihi wasallam. Nak menyampaikan. Tak payah duk cerita ke orang lah. Hang tu pun bukan bagus sangat. Tengok orang nak hantar mesej sikit ke dia apa mah. Pun nak tengok orang budak betul. Nak ajak orang buat ibadat. Pun duk malas lagi nak buat. Kita pun okey, tak buat. Nafsu tak suka. Kata kat diri tu, aku nak nasihat tu bukan pasal aku baik. Sebab aku tak baik aku nak nasihat tu. So mudah-mudahan dengan nasihat tu memaksa aku untuk jadi baik. Aku dah suruh orang buat, tapi aku tak buat, tak patut sangat. Akhirnya dia paksa diri kita untuk buat. Kita duk larang orang buat maksiat pun sama tak? Pasal apa? Bukan sebab kita baik. Pasal dengan kita duk tak bagi orang buat tu, takkan aku nak buat bila aku duk suruh orang jangan buat. Aku jangan buat, ini kita buat. Tak. Kalau kita terbuat juga, paling tidak kita rasa gelisah pada diri, aku duk larang orang buat tapi aku buat. Betul tak ni? Allahumma salli. Yang keempat, kata Al-Qayyim, dan empat jihad melawan nafsu ni tuan-tuan, ialah berjihad dengan kesabaran ketika berhadapan kesukaran dan keseksaan daripada makhluk untuk berdakwah di jalan Allah SWT, dan menanggung semuanya dengan mengharapkan keredaan Allah. Coba jihad apa? Nak tahan telinga daripada orang kata, nak tahan hati, sabar dengan fitnah, ujian macam-macam orang, kesukaran, seksaan dilalui untuk orang nak berdakwah. Tu jihad yang pertama. Jihad yang kedua, selepas jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan. Syaitan pula, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad. Jihad melawan syaitan ni ada dua peringkat. Jihad yang pertama, melawan syaitan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan yang dilemparkan oleh syaitan kepada manusia untuk merosakkan iman. Iman lontak kat dalam hati. Syaitan dia bisik, betul ke tak ni hang buat ni? Yang hang duduk dalam jemaah ni, betul kan ni jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Entah-entah yang sana Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul. Ada 73 kelompok, 1 kelompok je masuk juga. Hang rasa entah-entah dia yang betul. Saya pernah duduk sembang dengan seorang tuan-tuan, dia ni orang Kristian. Daripada Penang sampai KL naik kereta dengan dia. Dia duduk sembang dengan saya. Dia kata, "Jeffrey, you believe in Adam?" Yes. Adam is our prophet. Kita, dia apa, wise man dia panggil. Betul, sembang daripada Nabi Adam, cerita pasal sejarah. Sama. Sampai tang Jesus. Do you believe in Jesus? Yes, of course. Do you believe Jesus? Yes. Do you love Jesus? Yes, of course I love Jesus. And who's Jesus? Jesus is our prophet. One of the prophet. Salah seorang daripada Nabi. Kan, ialah Jesus tu bahasa Inggeris kan. Isa tu. Boleh. Kita, Jesus kena crucified. Die, mati. Dia kata. Ini pengorbanan Jesus kepada umat. Dia kata, tak, Jesus tak mati. Kita percaya Jesus tak mati. Jesus ni angkat satu hari nanti dia akan muncul. Betul, samalah. Jesus akan muncul nanti di hari kiamat. Kita akan muncul sebelum lagi. Dekat kiamat dia akan muncul. Sebelum daripada kiamat dia akan memberitahu dunia. Dia macam surprise, dia macam syok. Contoh-contoh apa semua. Dia nak bujah-bujah, akhirnya dia tak boleh bujah dah dengan kita. Endingnya dia kata apa kat saya? Dia kata, "Jeffrey, you can believe whatever that you want to believe." Dia kata, "But at the end of the day," dia kata, "Jesus will come and forgive all of us and will go to Jannah. Will go to the heaven." Dia kata. Kita hang boleh percayalah apa-apa hang nak percaya ikut suka hang, tapi nanti Jesus akan mai, dia akan memaafkan kita semua dan kita semua akan masuk surga sama-sama. Kita dengar tu macam simple, dia tak ada apa, tapi boleh bayang tak kalau yang dengar tu anak-anak kita,
Yang duduk dalam Islam, tiba-tiba dia kata apa? Dia kata, oh, kalau aku salah pun duduk dalam Islam ni, satu pilihan yang salah, tapi endingnya Nabi Yesus akan memaafkan dan akan aku masuk syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, dia boleh meracuni iman kita dalam keadaan kita tak sedar. Sebab tu kalau kita tak ada kekuatan untuk baca kitab-kitab agama orang lain, jangan baca. Kalau kita tak ada kekuatan dan tak ada ilmu untuk berbahas dengan orang bukan Islam, dan jangan berbahas. Jangan berbahas. Takut kita terkena dia punya racun dan terkena dia punya jarum dia, yang menyebabkan sikit aja terganggu nak akidah. Dia pun masuk melalui movie. Dia buat cerita 2012. Cerita pasal macam mana dunia boleh kiamat dan dunia boleh terselamat. Selamat. Boleh naik kapal pula semua pun. Jadi pula reset pula tarikh jadi 0.000.000 tukar reset dia baru. Pasal apa? Pasal dunia sepatutnya ada kiamat tapi ada orang terselamat. Gitu. Boy. Nu Armageddon, nu nak main langgak bumi ni, hantar Bruce Willis pergi. Mengenai Bruce Willis. I will stay awake. Lagu tu. Naik atas tu tuan-tuan, dia siap drill pun terbelah, dia punya asteroid pun terbelah. Tak jadi, cancel hari tu nak kiamat, tak jadi kiamat. Kita tengok, oi tak ada apa. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, jauh daripada sudut hati kita, takut-takut ada satu pegangan yang mengatakan bahawa kalau kena gayanya, kita boleh terselamat daripada kiamat. Tidak. Dan dia merosakkan akidah yang lain. Tuan-tuan, bukan senang ni. Dia main keraguan-keraguan ni. Bisikan syaitan. Nombor 2, yang jihad lawan syaitan tu. Nombor 2, berjihad melawan syaitan yang mengarahkan manusia agar memenuhi hawa nafsunya dan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Dia bisik kita buat maksiat. Tadi bisik keraguan. Yang ni bisik ajak kita untuk buat maksiat. Tak apa buat sekali je, nanti okey. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni ada satu program usaha untuk menormalisasikan perkara ni dalam masyarakat LGBT, menormalisasikan arak, menormalisasikan upacara keagamaan orang lain kepada agama orang Islam. Contoh macam hari tu Bon Odori tu kan, orang Islam tak payah terlibat, tu upacara agama mereka. Dia nak jadikan dia sebagai benda normal. Satu hari kita akan terima, tak ada masalah. Macam dulu-dulu, tuan-tuan ingat ada orang dulu pakai pakaian agama orang lain. Kita tak pernah tengok orang pakai macam Santa Claus. Orang Islam tak pakai lagi tu. Orang Islam tak pakai belit macam Sami Buddha, tak pakai. Tapi lah ni anak-anak kita orang Islam, jadi yang duk kerja promoter dekat mana, dia pun pakai Santa Claus, jadi pakai Santa Rina, jadi pakaian-pakaian keagamaan, sebab dia telah menjadi normal dalam masyarakat. Dia nak yang tu. Sebab tu tuan-tuan, program dalam TV cerita kartun yang terbaru ni, The Buzz Lightyear, salah satu karakter yang ada dalam Toy Story, semenjak daripada tahun 1997-98 yang mula-mula saya keluar dulu ni. Tuan-tuan sekalian, kemudian buat yang sequel dia, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, saya tengok dia punya tu, dia berkata kami nak keluarkan salah satu karakter yang ada dekat dalam Toy Story tu, bagi dia ada dia punya. Siapa ni Buzz Lightyear yang kartun ni, yang budak yang robot yang apa ni, yang mainan kepada budak tu, Tony tu, saya selamat nak Allah Subhanahu Wa Taala nak siapa dia ni yang sangat famous pada waktu tu, maka dia buat jadi satu karakter dan dia masukkan unsur-unsur LGBT kat dalam tu. Yang akhirnya alhamdulillah kita ucap tahniah kepada kerajaan Malaysia yang tak terima cerita tu, filem tu untuk masuk dekat dalam negara Malaysia ni, dan termasuk 13 negara yang lain yang tak terima, termasuk Malaysia yang ke-14. Pasal ada satu adegan cium laki sama laki dalam cerita kartun. Budak-budak yang tengok ni bukan tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak tahu Buzz Lightyear tu siapa. To infinity and beyond. Tuan tak tahu, saya tahu. Saya suka cerita dia tu. Tuan-tuan, kita tak tahu pun. Yang akan tengok ni budak-budak ni, anak-anak kecil ni. Dan dia nak normalkan
cium laki sama-sama laki ni kepada anak-anak kita ni. Dan Disney kata dia akan incorporate banyak lagi adegan-adegan macam ni dalam filem-filem dia. Tujuan dia satu je, nak menormalisasikan masyarakat dengan LGBT. Ini cabaran yang kita berhadapan. 10 tahun akan datang, entah benda ni jadi biasa ya dalam masyarakat. Benda yang biasa dalam masyarakat. Mungkin orang boleh buat jalan kaki, jalan perempuan sama perempuan, jalan pegang tangan, peluk dekat tepi-tepi jalan, dekat supermarket, kita dah tak heran lah. Pasal apa? Kita dah normal dengan benda tu. Tuan-tuan, maksudnya kita nak kena buat macam tu. Yang ketiga, jihad melawan penyelewengan dalam agama. Dalam agama ni ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, macam-macam begitu kan. Sayyid Muhammad, macam-macam ni yang duk main dalam, sampai masing-masing duk claim kata dialah pihak yang betul. Sayyid Muhammad, yang terbaru kita duk sebut Wahabi yang duk bincang dalam masyarakat, sampai masing-masing duduk pada posisi ini dan dia merasa dialah yang betul. Orang yang duduk posisi itu dia kata dia yang betul. Orang duduk sini dia kata dia betul. Kita duduk ni kita kata kita betul. Endingnya siapa yang betul? Yang betul ialah orang yang duduk pada jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang betul. Masalahnya dia apa pula kata dia Ahlussunnah wal Jamaah, kita pula tak. Kita pun pening. Mana saja. Ini dia punya fitnah akhir zaman. Ada yang buat pula cerita-cerita kita pun dengar. Semua orang kata tak betul ini salah ni. Mana ada nak makrifah meninggalkan syariat. Nak ma'rifatullah, nak kenal, makrifah tu kenal Allah. Nak mengenali Allah, meninggalkan syariat. Syariat ni benda yang wajib kita buat, semayang, puasa, zakat. Tapi tak payah semayang, tapi boleh kenal Allah. Itu macam tak kena. Sebab dengan syariat boleh bawa kepada kita makrifah. Makrifah membantu kita untuk menguatkan syariat. Orang yang kenal Allah lagi kuat semayang. Orang yang kenal Allah lagi kuat ibadat. Tapi yang peliknya, kenal Allah tapi tak semayang. Itu pelik. Betul kan? Tapi dia duduk dalam masyarakat. Mayang pakai niat. Tak makan tak pakai niat. Niat makan. Alhamdulillah. Makanlah rajin. Dia tak nampak makan pun niat. Alhamdulillah. Seminggu qalu aja. Tak usah. Ini subhanallah saja tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bila dinasihat dia kata apa? Bila semua orang mengatakan saya tidak betul, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan yang betul. Kita pun tahu kepala, sudah siapa betul apa salah, aku dia betul kan, salah aja tu pula, dia pening kepala kita. Tuan-tuan. Yang keempat, yang ni jihad melawan musuh yang nyata. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama jihad melawan nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga melihat jihad melawan penyelewangan agama, yang keempat jihad melawan musuh yang nyata, iaitulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sallallahu alaihi wasallam. Walau syi'na la ba'athna fi kulli qaryah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan pada setiap negeri itu. Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 51, Rasul yang memberi amaran. Tuan-tuan sekalian, itulah 4 bentuk jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang menunjukkan bahawa jihad ini bukan semata-mata jihad untuk keluar berperang di jalan Allah, tetapi jihad yang kita berhadapan setiap hari ialah jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita lawan hawa nafsu kita. Nak dapat kekuatan ini, puncanya ialah ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, belajar, dan kita akan dapat Sallallahu Muhammad ilmu-ilmu yang membantu kita untuk kita setiap hari mempertahankan diri kita daripada bisikan hawa nafsu, insya-Allah. Saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang menganjurkan kuliah pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf anda ada sebarang terkasar bahasa silap cara. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din
وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادة الصالحين واهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين